Itu panggilan kawan-kawan di pejabat. Usia saya 36 tahun. Kita sebaya ke tak? Tak kan? Yang tak 37 tak? Orang katakan ada. Dia 37, saya 36. Saya ingat lagi. Tapi sebab badan dia kecil, nampak muda. Aura. Baik. Saya berasal daripada Endau, Mersing, Johor. Sekarang letak di Bandar Tolong Sin On Ceras. Selain daripada menyampaikan tazkirah, ceramah dan sebagainya, saya berkhidmat sebagai apa tu saya rahsiakan dulu lah, tapi di Pejabat Menteri Besar Selangor. Jadi apa namanya, apabila mendengar qasidah dan juga alunan suara yang sangat baik daripada Sautul Falah ni, barangkali insya-Allah kalau ada majlis-majlis yang melibatkan kerajaan dan majlis-majlis yang seumpama itulah di peringkat negeri Selangor, rasanya mungkin boleh ke Ustaz Ferry kita ketengahkan insya-Allah lah. Saya yang lain saya tak tertarik, saya tertarik pada yang gendang merah so saya ingatkan, mula saya ingat saya sampai sini tadi, saya ingatkan yang tu gendang merah besar tu. Saya kata kalau itulah gendangnya, saya rasa sampai ke Shah Alam boleh dengar tu. Tapi rupanya benda tu tempat adik-adik para hufazul kiram bersenam. Baik. Saya diberi tajuk pada hari ini, mendidik anak cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat satu bentuk contoh ikutan yang sangat baik. Apa juga perkara yang kita nak lakukan, sebaik-baik sandaran, sebaik-baik contoh, sebaik-baik qudwah, sebaik-baik santunan ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk pengetahuan tuan-tuan perempuan, belum ada lagi dalam dunia ni sejarah mencatatkan orang mengkaji biografi. Tahu biografi? Maknanya sejarah hidup, keturunannya, silsilahnya, kaum kerabatnya, daripada mana bangsa dia datang, bagaimana beliau menghabiskan masa kanak-kanak, masa remaja, kemudian sebagai seorang belia, kemudian sebagai seorang suami, sebagai seorang peniaga, sebagai seorang sahabat, akhirnya dilantik sebagai rasul ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun. Kemudian dikisahkan pula usia setelah itu, berhijrah dan sebagainya, siapa kawan-kawan qaribnya, anak-anaknya, isteri-isterinya. Bahkan persoalan-persoalan dalaman pun dicerita juga, macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam senyum, macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi, qada hajat, masuk tandas, keluar tandas. Segala-galanya disusun dalam satu bentuk sirah nabawiyah, ataupun bahasa mudah kita panggil ni biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum ada tokoh yang ditulis sebegitu detail. Kita pernah dengar sebagai contoh dalam dunia ni tokoh-tokoh. Tuan-tuan pernah dengar sebagai contoh nama tokoh Aristotle, Plato, Socrates, Hitler. Yang paling terkenal di Mesir Firaun. Nama-nama besar. Bukan nak kata mereka ni hebat daripada sisi agama, tapi tokoh ataupun nama yang terkenal pada zaman era kehidupan mereka. Sekenal-kenal orang kepada Adolf Hitler sebagai contoh, orang tak pernah tulis macam mana cara dia masuk tandas kaki kanan ke kaki kiri, tak tulis. Terkenal Firaun dengan kezaliman dalam masa pentadbirannya, orang tak tulis macam mana cara Firaun senyum. Siapa nak tulis? Nama penghudung. Orang tak tulis. Tetapi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini orang catat sehingga cara Nabi berjalan, cara Nabi mandi, cara Nabi bergaul dengan isteri, cara Nabi bersama dengan anak-anak, cara Nabi bersahabat, cara Nabi berhutang, cara Nabi membayar hutang, segala bagai. Cara Nabi berperang, cara Nabi makan, cara Nabi minum.
cara Nabi tidur, cara Nabi bangun daripada tidur. Mana ada orang satu tokoh yang ditulis begitu detail catatannya. Maka malam ni kita berasa bertuah, hari Jumaat yang mulia ini, kita dapat memetik salah satu daripada kaedah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik anak-anak. Mudah-mudahan yang di hadapan saya ni anak-anak ni kita tak bimbang dah, insya-Allah. Para hufazul kiram ni mudah-mudahan memberi satu bentuk input pelaburan yang baik pada ibu bapa. Mudah-mudahan insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Tetapi yang di peringkat pertengahan kumpulan ini dan di belakang, mungkin ada ibu, mungkin ada bapa. Mari sama-sama kita menilai dan kita memuhasabah, dan kita tengok bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan modul yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya petik pada malam ini daripada surah Luqman. Surah Luqman. Para ibu, para ayah yang dirahmati Allah sekalian, cukuplah surah Luqman itu menjadi intipati cara mendidik anak-anak. Percayalah, seluruh kem-kem motivasi, seminar-seminar, simposium-simposium, pameran-pameran, risalah-risalah, apa juga kaedah yang disampaikan oleh pakar-pakar motivasi yang ada atas muka bumi ini, yang bercerita tentang cara mendidik anak, sebenarnya semua itu disimpulkan daripada surah Luqman saja. Itu pun tidak semua, tuan-tuan dan puan. Ada beberapa ayat yang kita akan petik dalam dua siri tazkirah pada malam ini. Ini round pertama, dan round kedua nanti kita akan selar dengan qasidah lagi, dengan nasyid lagi. Kita akan cuba bahaskan beberapa ayat daripada surah Luqman, macam mana Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita sebagai ibu bapa, penjaga, untuk menggunakan modul daripada surah Luqman. Kita tengok daripada surah Luqman ayat yang ke-13 pertama. Ayat yang pertama daripada ayat nombor 13. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Ayat yang sederhana panjang, tetapi membawa suatu modul pertama yang mak dan ayah wajib suntik dalam diri anak-anak. Apa maksud ayat ini? Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, semasa ia memberi nasihat kepadanya, wahwa ya'izu, ketika berpesan kepada si anak ni, ya bunayya la tusyrik billah. Pertama sekali, makna catatan kita yang pertama hari ini, pertama, ajar anak la tusyrik billah. Makna jangan syirikkan Allah. Syirik semua ni, dia berkisar persoalan akidah ataupun kita panggil tauhid. Makna dalam diri anak-anak, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah sekalian, perkara pertama kita kena terap dalam diri anak-anak sebelum kita ajar anak kita cara menggunakan iPad tu, cara anak kita menggunakan Samsung tablet, cara anak kita menggunakan BlackBerry tablet, Asus tablet, Lenovo tablet, MacBook, Mac OS, segala bagai tu, benda pertama akidah dulu. Persoalan saya, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, berapa ramai anak-anak yang didedahkan dengan sifat wajib bagi Allah, kenal Allah dulu, sifat mustahil bagi Allah dulu, sifat yang harus bagi Allah dulu, sebelum mereka mengenali benda-benda aplikasi-aplikasi, khususnya gadget-gadget yang ada pada saat dan ketika ini. Saya tak nafi barang-barang ataupun mungkin modul-modul berbentuk pendidikan, education dan sebagainya terdapat di dalam ni. Tetapi daripada 10 nisbah kita ambil, berapa yang guna untuk ilmu, untuk akidah?
Macam mana tuan-tuan? Saya pernah dengar dengan telinga saya sendiri. Bila anak bertanya kepada ibu, "Mak, bakok tu apa, Mak? Bakok." Anak bertanya pada mak dia, bakok tu sifat Allah yang ketiga disusun dalam ilmu tauhid tu. Sifat tu sebenarnya kita tunggang terbalik pun tak apa. Disusun nombor satu, wujud qidam bakok mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu binafsih wahdaniyah qudrah iradah ilmu ayat tu sampai 20 tu qaulul mutakalliman tu kita tunggang terbalik pun tak apa. Tapi mungkin si anak ni nak bertanya pada mak dia. Saya tak yakin anak ni nak memuji mak dia, budak kecil lagi. Tapi mungkin dia ingat masa sekolah wujud ada, qidam sedia. Lepas tu bakok, dia lupa bakok apa makna. Dia tanya mak dia, "Mak, bakok ni dia makna, Mak?" Mak menung, bakok. Bengkok biasa mak dengar. Bengkok nu di Thailand nu. Tapi bila anak tanya, "Bakok benda, Mak?" Bakok. Bengkok mak tahu. Kalau di belah pantai timur, kuih akok ada kat sini. Tapi nak kata bakok, oh sifat Allah yang bermaksud kekal. Tak boleh jawab. Tak teringat bakok tu salah satu sifat wajib yang mesti ada pada Allah. Tapi bila sebut teknologi, apa benda yang anak dia tak ada? iPhone 6 anak umur 5 tahun pegang. Benda tak ada dalam tu. iPhone 6 harga 2,500. Budak umur 5 tahun je pegang. Bukan tengok wujud qidam bakok, bukan tengok salawat, bukan tengok aplikasi-aplikasi mengaji dan sebagainya. Toh apa benda dia tengok pun kita tak tahu. Sebab tu apabila nilai akidah tak diletak, dan dalam surah Luqman, perkara pertama yang Luqman nasihat anak dia, dan kita boleh adaptasikan nasihat tu untuk anak beranak kita, kaum kerabat kita, akidah. Orang ada akidah ni tak bimbang dah. Persoalan di mana dia nak hidup, bagaimana dia nak hidup, dengan siapa dia nak hidup, tak risau. Sebab ada akidah. Ikatan hati dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kuat. Dia tahu benda perkara yang boleh membatalkan akidah dia. Dia tahu benda perkara yang boleh menyebabkan dia rosak binasa. Dia tahu benda yang dia boleh buat, benda dia tak boleh buat, benda ni Allah tak suka, benda ni Allah suka, benda ni Nabi tak suka, benda ni Nabi suka. Dia tahu. Benda tu kita mula perkenal. Saya tertarik masa saya tinggal di Seri Manjung, Perak dulu. Saya berjiran dengan seorang hamba Allah ni. Saya rasa berdasarkan orang panggil nama ni, saya rasa Jawa sebab orang panggil dia Wak Lan. Wak ni biasa orang Jawa. Wak Lan ni saya sebutlah nama sebab didikannya baik. Wak Lan ni orangnya sederhana saja. Tapi saya seronok tengok cara dia didik anak dia memperkenalkan Allah dalam segala aspek. Apa dia buat? Sebagai contoh, kalau anak dia buang sampah merata-rata, buang sampah, makan aiskrim dimakan, sampul tu orang tak makan, orang buang. Tapi ada budak-budak, saya kata budak-budak, bapak budak buat, ambil, buang. Terus dia tegur anak dia. Contoh Ain, nama anak sulung dia Ain. Ain tu masa tu umur 7-8 tahun. Darjah 1, darjah 2. Ain, ambil, kutip balik. Allah marah orang yang membuang sampah dan mengotorkan kawasan orang. Allah marah. Automatik anak dia tanya, Allah? Siapa Allah? Tak nampak pun. Budak mesti nak tahu Allah. Kenapa setiap kali dia buat, mak dia kata Allah suka, Allah tak suka, Allah suka, Allah tak suka, Nabi suka, Nabi tak suka, Allah suka, Allah tak suka. Telinga anak dia sinonim. Tahu sinonim? Selalu dengar Allah suka ni, Allah tak suka. Akhir tanya, siapa Allah tu? Maka dia cerita Allah tu Tuhan kita, yang mencipta kita, yang tengok kita walaupun kita tak nampak dia. Kita tak boleh sorok apa-apa daripada dia. La takhudhuhu sinatun wala naum. Allah ni tak tidur, Allah tak mengantuk, Allah tak lalai. Akidah, benda kecil je. Benda kecil je. Persoalan akidah, terapkan di mana Allah. Bagaimana Allah bekerja. Persepsi Allah kepada manusia, terap pada anak. Kita kekuasaan Allah tak cerita. Bak toyol kita cerita. Oh ni bahaya, jangan keluar malam-malam ni. Hantu kopik selalu keluar waktu pukul 9, pukul 10.
Nah, orang tak sokong ni bahaya, toyol. Toyol ni jangan ada toyol gigi adik nanti. Jadi anak kita ni biasa dengar toyol, biasa dengar hantu raya, biasa dengar hantu tetek, hantu kupik. Hak nama-nama malaikat tak dengar. Nama-nama Rasul tak biasa tahu. Terapkan, itu nilai-nilai akidah. Nah, pertama, Inna syirka la zulmun azim. Luqman meneruskan lagi pengajaran kepada anak dia, dan ini kita boleh adaptasikan juga untuk anak keluarga kita. Beritahu, sesungguhnya perbuatan mensyirikkan Allah itu adalah satu bentuk dosa yang sangat besar. Kesalahan yang sangat zalim. Zalim itu bukan hanya kepada orang ataupun makhluk lain, tetapi zalim kepada diri kita sendiri yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kena terap tuan-tuan perempuan persoalan akidah. Kegagalan kita menerapkan persoalan akidah dalam diri anak-anak akan menyebabkan akhirnya anak-anak tersebut mudah terjerumus kepada gejala-gejala yang tidak baik. Tuan-tuan perempuan sekalian, kita